Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to Equal Channel. Kembali sama-sama reaction hal menarik ke event terkini His Majesty Sultan Brunei. Kali ini kita akan mengupdate seperti apa reaction dari aktivitas berita terkini, kondisi ataupun keadaan daripada His Majesty Sultan Brunei masih lagi berada di negara Malaysia, Kuala Lumpur di tempat yang telah disiapkan oleh kerajaan Malaysia untuk VVIP, tetamu-tamu negara, pemimpin negara, dan juga Baginda Sultan sudah bersama dengan Raja Isteri Pangeran Saleha, ya, Queen Saleha juga telah menemani Baginda Sultan beristirahat, berehat di Institut Jantung Negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri menerima kunjungan daripada Perdana Menteri Malaysia dan isteri di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan Negara Darussalam. Inilah kita bisa saksikan bagaimana kita mendoakan semoga Baginda Sultan memang juga diharapkan semakin membaik dan juga kondisinya alhamdulillah dalam keadaan sehat, sejahtera, dan juga untuk berehat beberapa hari di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga Baginda Sultan menerima perjumpaan, ya, dengan putra mahkota Kuwait, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan ketika berkenan berangkat bagi menghadiri majlis perjumpaan bersama putra mahkota Kuwait, His Highness Sheikh Sabah. Jabatan Perdana Menteri ingin memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dalam keadaan sihat sejahtera. Kebawah Duli Yang Maha Mulia sedang berada di Malaysia untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-46 dan sidang-sidang berkaitan. Baginda telah berasa letih dan atas nasihat pakar kesihatan tuan rumah untuk berehat beberapa hari di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah selama lebih 3 dekad kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMPIAGA telah mencapai kemajuan yang ketara dalam mempercepatkan perdagangan, pelaburan dan pelancongan di sub rantau itu. Setelah visi BIMPIAGA 2025 mencapai kesimpulannya, adalah penting bagi BIMPIAGA untuk menilai semula pencapaian mereka bagi memastikan sub rantau yang lebih progresif dan makmur serta usahanya sejajar dan melengkapi visi Komuniti ASEAN 2045. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat ke sidang kemuncak BIMPIAGA ke-16. Sidang kemuncak diadakan di Pusat Persidangan Kuala Lumpur. Baginda menyambut baik usaha untuk menyusun semula, mengembangkan dan membangunkan koridor ekonomi baharu yang akan menarik peluang pelaburan dan merangsang pertumbuhan. Baginda juga menekankan kepentingan dalam memastikan semua ahli mendapat manfaat sama daripada peluang-peluang tersebut dan tiada sesiapa yang ketinggalan. Baginda turut bertitah menekankan pengukuhan mekanisme institusi BIMPIAGA adalah penting termasuk penubuhan sekretariat penuh untuk memudahkan kerjasama yang lebih fokus dan selaras.
The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform development. Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and the Philippines created the East ASEAN Vision 2025. BIMPIAGA is becoming more resilient, inclusive, sustainable, and economically competitive. In shaping our future direction, we must ensure that BIMPIAGA's efforts align with and complement to the ASEAN Community Vision 2045. With this in mind, I look forward to the BIMPIAGA's Vision 2035, which will guide our cooperation over the next 10 years. Our collaboration should promote sustainable development and inclusive growth, fostering deeper regional integration and shared prosperity. Semasa berangkat ke sidang kemuncak ASEAN GCC ke-20, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan keperluan untuk keamanan dan kestabilan dalam isu-isu geopolitik kritikal ke arah memperjuangkan masa depan yang mampan. Sehubungan itu, baginda memuji usaha berterusan negara-negara GCC untuk memudahkan dialog antara Rusia dan Ukraine dan sokongan mereka terhadap Palestin. Baginda seterusnya menekankan kepentingan untuk terus menegakkan perintah antarabangsa berasaskan peraturan, mematuhi resolusi Majlis Keselamatan PBB dan dapatan Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang kesemuanya menyumbang kepada dunia yang lebih aman. Baginda bertitah menyifatkan sidang kemuncak tersebut adalah tepat pada masanya kerana kedua-dua rantau mengharungi lanskap global yang tidak menentu yang dicirikan oleh persaingan kuasa utama dan peningkatan pelindungan perdagangan. Oleh yang demikian, ASEAN dan GCC titah baginda digalakkan untuk membina hasil positif sidang kemuncak pertama ASEAN GCC di Riyadh, Arab Saudi untuk meningkatkan peluang ekonomi dan mengukuhkan daya tahan terhadap cabaran bersama. Baginda Sultan seterusnya menggalakkan pegawai-pegawai untuk mengawasi pelaksanaan rangka kerja dan juga dalam berbagai bidang kerjasama ASEAN GCC, negara-negara teluk yang mana mengalurkan kerjasama dalam berbagai iklim, perubahan iklim dan ekonomi digital, mengakui bahawa kepemimpinan GCC dalam tenaga boleh diperbaharui, menawarkan peluang-peluang berharga bagi ASEAN untuk mencipta sistem tenaga mampan. Baginda juga mengalurkan sokongan GCC untuk pusat perubahan iklim ASEAN dan menyatakan pandangan bahawa terdapat merit untuk ASEAN dan GCC untuk mengukuhkan kerjasama dalam transformasi digital dan pembangunan sumber manusia. Baginda juga menekankan keperluan untuk keamanan dan kestabilan dalam isu-isu geopolitik, yang mana geopolitikal kritikal ke arah memperjuangkan masa depan yang mapan. Sehubungan itu, baginda memuji usaha berterusan negara-negara GCC untuk memudahkan dialog antara Rusia dan Ukraine dan sokongan mereka terhadap Palestina. Baginda seterusnya menekankan kepentingan untuk terus menegakkan perintah antarabangsa berasaskan peraturan, mematuhi resolusi Majlis Keselamatan PBB dan penemuan Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang kesemuanya menyumbang kepada dunia yang lebih aman. Itulah kita bisa saksikan bagaimana His Majesty Sultan Brunei ketika menerima Tuan yang terutama Perdana Menteri Malaysia, Datuk Anwar Ibrahim, dan juga Datuk Wan Azizah bersama istri, dan His Majesty Sultan Brunei juga telah bersama dengan Her Majesty Queen Saleha, Raja Isteri Saleha, mendampingi suami yaitu Baginda Sultan dalam berehatnya di Kuala Lumpur, Institut Jantung Negara, untuk berehat beberapa waktu untuk memulihkan kondisi dan keadaan. Semoga kita doakan terus membaik dan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.
Bagaimana pendapatmu? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan tuliskan doa-doa terbaikmu. Jangan lupa like dan subscribe ke seluruh dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.